Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah subjek Sejarah Perundangan Islam Dr. Nurhan Hidayati dan Dr. Muhammad Hafiz. Saya Siti Fatimah binti Kamaruzain, nokat pelajar A171580, ingin membuat pembentangan video bagi tugasan individu. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah isu minum arak dan hukumnya menurut Islam. Yang pertama, kita lihat kepada pengertian arak itu sendiri, iaitu arak bermaksud minuman yang memabukkan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai khamar. Minum arak ni hukumnya haram walaupun sedikit. Terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni najis atau keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhkannya supaya kamu berjaya. Yang seterusnya, kita lihat kepada hukuman orang yang minum arak. Yang pertama ialah 40 kali sebatan. Dirujuk daripada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, Nabi SAW menyebat peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua pula ialah 80 kali sebatan. Dirujuk daripada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu yang bermaksud, Nabi SAW menyebat peminum arak dengan pelepah tamar dan selipar sebanyak 40 kali. Abu Bakar juga pernah menyebat 40 kali. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu, ramai orang dari pedalaman dan kampung datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya kepada para sahabat. Katanya, apakah pendapat kamu tentang hukuman sebat atas peminum arak? Jawab Abdurrahman bin Auf, aku fikir kamu menjalankan hukum hudud yang paling ringan. Abdurrahman berkata, selepas itu Umar radhiyallahu anhu menghukum 80 kali sebatan. Hadis riwayat Muslim. Daripada hadis ni kita dapat faham bahawa hukuman yang lebih daripada 40 kali itu adalah hukuman ta'zir yang bertujuan untuk mendidik. Seterusnya kita lihat kepada kesabitan kesalahan minum arak. Yang pertama, minuman yang diminum itu adalah khamar, iaitu minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran manusia. Yang kedua, orang yang meminum minuman itu mengetahui bahawa minuman yang diminum tadi memabukkan dan menutup akal fikiran. Dan yang ketiga, orang tersebut sengaja melakukan kesalahan meminum minuman yang memabukkan. Ini bermaksud kalau orang tu dia tak tahu minuman yang diminum tu adalah arak, jadi dia tak boleh disabitkan hukum hudud tu. Kita pergi pula kepada syarat yang membolehkan seseorang itu dihukum. Seseorang tu mesti ada keempat-empat syarat ni yang membolehkan dia disabit kesalahan tu. Yang pertama ialah baligh, yang kedua berakal, yang ketiga tidak dipaksa oleh sesiapa, dan yang keempat minuman itu masuk ke dalam rongga melalui mulut. Maksudnya kalau dia dipaksa oleh orang lain ataupun dia adalah orang yang tak berakal, kanak-kanak, dia tidak boleh dihukum. Okey, yang seterusnya, apakah bukti yang mensabitkan kesalahan minum arak? Ada dua. Yang pertama ialah syahadah, iaitu kesaksian, dan yang kedua ialah ikrar, iaitu pengakuan. Kesalahan minum arak boleh dibuktikan dengan keterangan lisan yang diberi oleh dua orang saksi atau dengan ikrar yang dibuat oleh orang yang dituduh itu dengan kerelaan dirinya sendiri tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Jadinya kalau ada salah satu ataupun kedua-dua daripada bukti ni, orang tu boleh disabitkan kesalahan minum arak. Yang terakhir adalah isu semasa berkaitan kesalahan minum arak. Kalau kita lihat sekarang ni, banyak sangat kes-kes yang berkaitan dengan kesalahan minum arak yang berlaku kat Malaysia ni. Walaupun kesalahannya mungkin bukan daripada kalangan orang Islam, tapi daripada kejadian ini jelas bahawa perbuatan minum arak tu mengakibatkan banyak kesan buruk. Contohnya kemalangan yang meragut nyawa orang lain yang tak ada kaitan pun dengan kesalahan yang dibuat tu. Kejadian ni berlaku berulang-ulang kali yang menunjukkan bahawa hukuman yang dikenakan ke atas pesalah tu tak mampu nak memberikan kesedaran kepada orang lain untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Secara tak langsung, kita dapat faham bahawa hukuman hudud yang disyariatkan dalam Islam tu sebenarnya membawa hikmah tersendiri, terutamanya dalam aspek memelihara perbuatan tu daripada dilakukan secara berleluasa dan berulang kali. Okey, sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.